Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalul kalam, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa rasulina wa uswatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar semua para penonton? Didoakan anda berada dalam keadaan sihat, sejahtera, terutamanya bersama dengan ahli keluarga dan juga apa sahaja yang anda lakukan. Mudah-mudahan bukan sekadar sihat, tetapi keberkatan dan keredaan Allah Subhanahu wa taala sentiasa di sisi anda semua. Baiklah, tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali bersama dengan anda hari ini bersama dengan saya Da'i Hadari. Untuk hari ini hari Thalatha, hari Selasa 20 hari bulan 2 2024 kalau kira turun. Tak lama sahaja lagi kita akan menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkatan, bulan yang digandakan segala pahala amalan kita. InsyaAllah, mudah-mudahan kita doakan Allahumma ballighna fi Ramadan, yang bermaksud, wahai Allah, jadikanlah kami ini, sampaikanlah kami kini ke dalam bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan itu, insya-Allah. Baiklah, hari ini para penonton sekalian, seperti biasa Tanyalah Ustaz, kita bawakan topik yang insya-Allah sangat istimewa, sangat tepat dengan ketika masanya, dan kita tampilkan juga ahli panel yang berbeza latar belakang. Dan alhamdulillah untuk hari ini kita sangat bertuah kerana hari ini kita nak sembang-sembang, kita nak dapatkan ilmu berkaitan dengan qada puasa. Ada ke yang masih lagi belum qada tu? Kan ada yang bertangguh, dia kata nantilah lebih kurang seminggu lagi nak Ramadan barulah kita qada kan. Tak apalah, insya-Allah perinciannya kita nak dapat bersama dengannya. Berbahagia Ustaz Nur Muhammad Hadi Zahalan ataupun Ustaz Dr. HD. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Apa khabar kita? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz ya. Kalau ikutkan Doktor, tak lama lagi ni Ramadan ni. Betul. Dan insya-Allah kita pun di Tanyalah Ustaz pun akan bawakan banyak lagi perkongsian berkaitan dengan Ramadan Ustaz ya. Betul. Cumanya hari ini Doktor, mungkin kita nak alu-alukan juga soalan daripada anda semua. Alang-alang kita bawakan secara langsung ini juga di Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Jadi saya nak anjurkan kepada anda semua yang menonton ketika ini, kalau ada soalan nak diajukan silakan, tapi dengan syarat janganlah bagi soalan aja kan. Artinya janganlah lupa untuk kongsikan juga, tekan butang share untuk manfaat orang lain juga, insya-Allah. Baiklah, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim Doktor, permulaan perbincangan, apakah itu qada puasa, hukumnya dan macam mana cara dia qada puasa tu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba. Alhamdulillah, pertamanya kita memanjatkan segala puji dan syukur kepada Allah dengan keizinannya, dengan kerahmatannya, dengan kasih sayangnya, dengan segala pemberian yang Allah berikan. Semoga kita tergolong dalam golongan orang-orang yang beruntung. Terima kasih pada Da'i Hadari. Subhanallah, Da'i Hadari ni daripada awal tadi pagi dia masuk tu, kan? Subhanallah, memang ceria. Allah. Kalau pagi puasa, kalau hari ni katakan Ramadan ni nampak macam tak puasa tau. Allah. Alhamdulillah, ni semua bimbingan penerbit lah. Bimbingan penerbit. Semangat dia lain macam. Semoga Allah berikan kesejahteraan kepada Da'i Hadari, kepada semua kru dalam program Tanyalah Ustaz, yang di belakang tabir, daripada produser, daripada semualah yang cameraman, abang-abang cameraman kita. Semoga Allah berikan kebaikan, kesejahteraan, dan tidak dilupakan yang terutama adalah para penonton di rumah. Sama ada di rumah, di pejabat, di mana jua berada, yang penting jaga segala keimanan, ketakwaan. Semoga mereka berada dalam keadaan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah, macam yang Da'i sebut tadi, sedar tak sedar Ramadan dah tiba. Hampir nak tiba. Tu yang kadang-kadang kita terkejut. Betul. Yang biasalah kalau nasyid ni, Ramadan tiba, kita tiba-tiba Ramadan, tiba-tiba masuk Ramadan. Itulah tiba-tiba Ramadan. Qada puasa belum lagi. Allah. Dia baru nak kira berapa hari saya yang hari tu, ada yang tinggal Ramadan, bukan Ramadan tahun lepas ni, yang tahun yang mereka tinggalkan pada tahun ni, tetapi Ramadan 2-3 tahun. PKP dulu belum lagi qada. Jadi mungkin satu disebabkan keimanan itu, yang kedua disebabkan kealpaan, yang ketiga dia rasakan tak apa,
umur Allah bagi mungkin 60 tahun. Bertangguh. Sempat lagi. Jadi hari ni tajuk yang kita nak bawa dai dan sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah, iaitu tentang qada puasa. Dan bila kita sebut tentang qada puasa ni, sudah pasti puasa yang kita nak qada itu, iaitu qada ni perkataan yang biasa kita dengar. Selalu qada solat. Solat lah. Puasa ada qada? Ya, ada juga. Sebab puasa ini merupakan salah satu daripada rukun Islam. Rukun Islam, bunyal Islam alal khams. Dibina Islam itu atas 5. Dan kita dah tahu dah 5 rukun Islam itu antaranya adalah berpuasa. Dan puasa ini pula banyak jenis kategori puasa, tetapi puasa yang kita nak qada adalah puasa Ramadan. Ini yang terutama. Sebab dalam puasa Ramadan ini adalah seperti mana yang disebutkan di dalam Al-Quran, dalam bulan Ramadan maka dituntut kepada kamu untuk berpuasa. Seperti yang kita dah maklum di dalam ayat suci Al-Quran dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba telah difardukan ke atas kamu untuk berpuasa seperti mana mereka yang terdahulu juga berpuasa. Dan Allah bagi tahu sebab apa kita kena puasa. La'allakum tu lamut ta'lil, iaitu lam yang disebabkan kalau kamu berpuasa kamu akan dapat. Tak semua orang puasa akan dapat, tetapi kalau orang yang sungguh-sungguh berpuasa, maka dia akan mendapat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dai, bila kita sebut tentang qada puasa, kita nak gantikan puasa, kita kena ingat dia merupakan hutang kita dengan Allah. Hutang. Kalau hari ini hutang kita dengan manusia, ada juga hutang kita dengan Allah. Antara hutang kita dengan Allah ada pelbagai hutang. Kalau sekiranya kita tidak mengerjakan solat, hutang kita dengan Allah. Kalau sekiranya kita meninggalkan puasa, hutang kita dengan Allah. Kalau ada sekiranya orang yang bernazar, dia nazar, dia kata, ya Allah, kalau hari ini kau bagi aku kesihatan, aku nak puasa, itu hutang. Sekiranya dia tak melakukan, maka dia berdosa. Nanti kita akan kupaskan dengan lebih lanjut lagi. Sebab tu sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita sebut tentang qada puasa ini, maka dia sangat penting, wajib bagi dia untuk berpuasa berdasarkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang diriwayatkan, yang diceritakan di dalam hadis Muslim. Aisyah radhiyallahu anha, bila orang tanya, dan ini kan sedikit panjang mukadimah, bila dia nak qada puasa, adakah puasa tu kena segera? Ini yang kebiasaan soalan-soalan yang akan ditanyakan. Tetapi antara intipati yang disebutkan oleh Aisyah kepada wanita-wanita di luar sana, apa kata Aisyah? Kana yakunu alayya saumu min Ramadan. Aku ada pada di sisi aku ni puasa Ramadan yang perlu aku ganti, kata Aisyah. Fama astati'u an aqdiya illa fi Sya'ban. Aku tak mampu untuk nak menggantikan melainkan pada bulan Sya'ban. Sebab apa pada bulan Sya'ban? Kalau kita tengok pada hadis-hadis yang lain, Nabi banyak berpuasa pada bulan Sya'ban. Bila Nabi banyak berpuasa pada bulan Sya'ban, di sana ada ruang kepada Aisyah untuk berpuasa juga. Berpuasa sekali dengan Rasulullah. Berpuasa sekali dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak romantik Aisyah dengan baginda Rasulullah. Kalau kita baca dalam hadis, sebab itulah Aisyah dia menggantikan puasa kebiasaannya pada bulan Sya'ban. Sebab tu sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah sebut di dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 184, faman kana minkum maridan au ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Iaitu kalau sekiranya kamu di kalangan kamu ni sakit ataupun kamu dalam keadaan bermusafir, maka hendaklah kamu menggantikan pada hari yang lain. Sebab tu kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha, maknanya qada Ramadan ni dia boleh sepanjang tahun sebelum masuknya Ramadan yang akan tiba. Jadi hari ini persoalannya hanya berbaki lagi hari-hari, kita belum masuk nisfu Sya'ban ni. Maknanya ada lebih kurang kita congak-congak lah, ada lagi 20 hari. Maknanya sempat ataupun tidak kita nak qada, kita kena tanya. Kalau sempat maka kena qada segera, kena sebelum usaha masuk Ramadan sebelum masuk Ramadan. Kalau sekiranya dah masuk Ramadan, dia jadi lain.
dia jadi lain. Dia akan tengok hukum hakam berdasarkan kepada seseorang individu itu. Faham. Itu dia. Jadi para penonton sekalian, sekarang ni bulan Syaban. Jadi eloklah kalau kita terus segerakan qada puasa bagi mereka yang mungkin ada tinggal puasa tu. Baiklah, ada satu soalan doktor di Facebook kita ni, Mas Ripah katanya, siapakah yang diwajibkan untuk qadakan puasa yang ditinggalkan dan siapakah golongan yang diwajibkan qada puasa itu? Adakah kanak-kanak yang sudah baligh wajib ke atasnya untuk qada puasa? Kalau tiba-tiba ialah Ramadan tahun lepas tu dah baligh dah kan, tapi dia makan lollipop pula. Yang kedua, apakah sebab-sebab atau rukhsah yang dibenarkan bagi seseorang itu tinggalkan puasa Ramadan dan wajib ke atasnya untuk qada? Ini berkaitan dengan rukhsah lah yang kedua. Silakan. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita terima kasih pada Puan Mas Rifah atas pertanyaan. Saya rasa soalan Puan Mas Rifah ni sentiasa wujud. Betul. Ada. Terima kasih kerana sentiasa bertanya dengan soalan-soalan yang memberikan kefahaman kepada para penonton yang lain. Saya nak sentuh mengenai tentang yang baligh ni dulu, yang baligh. Antara syarat untuk mewajibkan, melayakkan seseorang itu berpuasa ada beberapa syarat. Antara syaratnya, kita dah tahu Islam, berakal, mampu dia nak berpuasa, kemudian dia ni bermukim. Sebab kalau tadi dalam ayat orang bermusafir dibolehkan, bukan semestinya dia kena buka, tapi dibolehkan untuk nak berbuka puasa. Kalau sekiranya dia nak berpuasa juga, tidak jadi masalah. Tetapi antara syarat mewajibkan, melayakkan seseorang itu berpuasa adalah dengan dia baligh. Kalau sekiranya dia dah baligh dan dia cukup syarat-syarat yang lain, ialah di Islam, dia berakal dan sebagainya, maka ke atasnya berpuasa. Bila dia tak berpuasa, maka dia berdosa. Dan dia meninggalkan puasa itu, dia wajib menggantikan puasa. Sebab tu anak-anak kita kena didik. Didiklah. Kena didik. Walaupun dia masih lagi belum baligh, maka kalau kita tengok bagaimana para sahabat Nabi SAW mendidik anak ni pada umur yang sangat kecil. Bukanlah kecil tu bererti 2 tahun, 3 tahun, tidak. Yang mana mereka ni mengajar ketika mana dalam riwayat mereka meminta makanan, maka ibu-ibu, ayah-ayah mereka ni akan menyediakan permainan supaya mereka melupakan tentang lapar itu, tentang makanan itu. Ini cara yang diajarkan, terdapat dalam hadis yang diceritakan dalam kitab-kitab sirah. Sebab tu jawapan kepada mereka yang dah baligh, maka wajib. Cuma bila kita sebut, kita sentuh mengenai golongan orang yang disebutkan wajib qada puasa yang ditinggalkan, siapakah golongan yang diwajibkan? Ada beberapa golongan. Kalau kita lihat, yang pertama, golongan orang yang musafir. Tadi disebutkan dalam Al-Quran. Orang musafir, dia dibenarkan untuk berbuka puasa. Tapi jangan pergi makan depan orang. Ui, sedap makan nasi kandar, pergi Penang. Dia buat dia tarik depan orang pula. Makan, saya musafir. Kan? Jadi duk makan. Tak boleh. Walaupun dalam keadaan dia dibenarkan untuk berbuka, dia kena makan dalam keadaan sembunyi. Bukanlah makan dalam jamban. Dia ingat, kena makan dalam tandas ke Ustaz? Tak. Maknanya makan bukan di hadapan orang lain. Baik, yang kedua, tapi dia tak perlu kena fidyah. Dia tak perlu kena fidyah. Maknanya fidyah ni bermula sekiranya dia tidak qada pada tahun itu, tahun yang dah masuk ke seterusnya, nanti kita akan buat sedikit perkiraan, maka barulah dia dikenakan fidyah sekiranya dia tidak qada. Baik. Kemudian orang yang sakit yang ada harapan untuk sembuh. Maknanya dia sakit. Sakit ni bukan jenis sakit hati, boleh tak Ustaz kalau saya nak buka? Dengan suami geram kata. Kan orang suruh beli sahur, dia tak beli. Jadi saya buka puasa. Tak boleh. Dia mesti ada sakit yang tertentu, dan sakit itu mungkin boleh sembuh. Jadi bila sakit yang boleh sembuh, mungkin dia kena makan sakit, ubat dan sebagainya pada Ramadan, dia dah berbuka, kemudian lepas Ramadan dia sihat. Jadi dia kena wajib qada. Kemudian bagi mereka yang disebutkan sebagai wanita haid dan nifas. Haid dan nifas memang mereka tak boleh berpuasa. Lelaki tak ada, ni special wanita. Jadi mereka juga wajib untuk mereka qada. Kemudian golongan yang meninggalkan niat puasa. Ni ada orang yang meninggalkan niat puasa. Ada juga tinggalkan niat?
kadang-kadang ada seorang maklum tu hari itulah dah lama dah ada telefon, ustaz, saya nak tanya tentang bab puasa ni, saya terlupa niat. Saya kata takkanlah makcik boleh terlupa niat. Ya, saya tanya, takkan pakcik pun terlupa niat? Pakcik pun sekali, maklumlah ustaz. Pakcik pun beregu campuran. La ilaha Dia kata illallah. dah maklumlah, dah tua. Saya pun fikir, takkan kot. Saya tanya, saya saja tanya, makcik pagi tadi sahur tak? Sahur lah ustaz. Saya kata, oh sahur. Sahur untuk apa makcik? Sahur tu untuk nak berpuasa lah. Jadi saya kata, apa yang tak niatnya? Saya lupa niat nawaitu sauma ghadin tu. Dia lupa nak sebut. Saya kata, makcik, kalau makcik dah bangun, dah sahur, dah makan pakcik sampai berpuasa. 2 pinggan, itu dah memang nak sahur dan tahu nak puasa, itulah niat sebenarnya. Tapi kalau kadang-kadang ada orang ni dia tak niat nawaitu sauma ghadin, dia tak sebut perkataan itu, dia rasa dia tak niat. Allah. Sedangkan niat ni di dalam hati. Dia bangun sahur nak puasa, dah cukup. Jadi kalau sekiranya yang tu pun dia tak buat, dia meninggalkan niat, maka dia kena qada. Dan sengaja membatalkan puasa dengan pelbagai sebab lah. Mungkin nikah pada bulan Ramadan. Cinta Ramadan, dia kata. Dia kata nak save bajet. Save bajet sebab tak perlu buat kenduri. Jadi mungkin melakukan perkara-perkara, aksi-aksi yang tak dibenarkan dalam bulan Ramadan, maka dia juga kena qada. Wajib qada, dan di sana ada kafarah yang nanti kita akan bincangkan. Kemudian kalau sekiranya banyak sebenarnya yang wajib ni, dia pitam dan mabuk sehingga sepanjang hari dalam bulan Ramadan. Maksudnya sepanjang hari yang dia berpuasa tu. Sebelum contohnya sebelum fajar dia pitam, pengsan sampai maghrib. Maka dia kena qada. Tapi kata ulama, kalau sedikit dia terjaga di siang hari itu, maka puasanya sah. Masih sah. Baik, kemudian ibu mengandung. Ibu mengandung ni 2 kategori. Ni hampir habis dah ni. Ibu mengandung, satu, dia takut tentang dirinya, mungkin dia akan jadi sakit. Yang kedua, dia takut tentang anaknya. Dia takut anak ni dalam perut ni lapar ni. Anak nak Maggi contohlah, anak nak makan nasi, anak nak makan ayam. Dia rasa anak yang nak makan, kesian kat anak dalam perut. Jadi kata ulama, sekiranya dia takut tentang dirinya, bukan anaknya, maka dia kena qada sahaja. Tapi kalau dia takut tentang anak yang dalam kandungan, anak nak fresh orange, kan, anak yang request. Jadi kata para alim ulama, dia kena qada dan dia kena bayar fidyah. Sikit Ustaz, kalau suami tu isteri yang mengandung, suami pula yang muntah-muntah. Itu lain macam. Itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey, baik doktor. Kejap lagi kita akan sambung lagi perbincangan kita. Kepada anda semua, terus setia bersama kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Lain macam. Alhamdulillah, tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Di sinilah segala jawapan, di sinilah segala penyelesaian terhadap kekeliruan kita. Sebab tu kami bawakan tanda pagar ataupun dengan izin hashtag biar tahu jangan keliru. Dan hari ini para betul sekalian, kita bawakan topik kita iaitu qada puasa. Maklumlah kan, Ramadan dah dekat ni, mungkin ada antara kita yang masih lagi berkira-kira berapa hari teman tinggal hari tu ya. Hari ini insya-Allah segala hukum berkaitan dengan qada puasa ini kita dapatkan ilmunya bersama dengannya berbahagia Ustaz Dr. HD. Baik doktor, kalau kita tengok dekat sini doktor, qada puasa ni ada beberapa hukumnya. Mungkin doktor boleh ceritakan dengan lebih terperinci. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Dai Hadhari, sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah. Sebelum kita pergi ke papan putih, minta izin dan minta tolong untuk tekan butang like. Betul. Sharekan dengan kawan-kawan. Mungkin ada kawan-kawan yang masih lagi belum qada puasa. Bila mereka teringat, mereka puasa disebabkan kita ingatkan, dengan kita sebarkan, kita juga dapat saham akhirat. Jadi sebar-sebarkan, tekan butang share tu, semoga menjadi asbab untuk kita layak untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, kalau di papan putih ni mengenai tentang qada puasa. Baik, kita nak tengok hukum puasa itu sendiri, ada beberapa hukum. Dan bila kita sebut tentang wajib, maka puasa yang dilakukan dalam bulan Ramadan ataupun qada puasa Ramadan ni semua wajib.
ataupun puasa kifarah. Puasa kifarah ni adalah puasa yang disebabkan seseorang melakukan kesalahan dalam bulan Ramadan. Contohnya dia bersama dengan isteri. Jadi dia kena kafarah. Ni nanti pada minggu hadapan kita akan ceritakan lebih detail. Dan kemudiannya puasa nazar. Puasa nazar ni seperti yang kita sebutkan tadi, dia bernazar. Dia kata kalau sekiranya anak berjaya ataupun dapat naik pangkat ataupun apa sahaja, kalau dia sihat, dia nak berpuasa. Kan ke atasku berpuasa, maka ia disebut kategori puasa yang wajib dia buat, iaitu puasa nazar ataupun puasa-puasa yang kita sebut. Ini hukumnya wajib. Wajib ni kalau tak buat berdosa. Itu wajib. Dia ada iqab, dia sebut iqab. Iqab ni kalau dia tak buat, akan ada balasan ataupun akan ada dosa bagi mereka yang tak melakukan. Ini wajib. Yang kedua, puasa sunat. Puasa sunat ni adalah puasa dalam bulan Syaban. Ni antara puasa-puasa lah. Kerana Nabi SAW bila masuk dalam bulan Syaban, Nabi banyak berpuasa. Jadi puasa dalam bulan Syaban, puasa 6 di hari ataupun dalam bulan Syawal, 6 hari dalam bulan Syawal, ataupun puasa putih ataupun lain-lain, Isnin, Khamis dan sebagainya. Ini merupakan puasa sunat. Puasa sunat ni banyak. Sunnah yang dilakukan Nabi SAW. Baik. Yang ketiga, hukum puasa juga, iaitu kategori makruh. Berpuasa sepanjang tahun. Tiap-tiap hari berpuasa. Tak buka. Dan Nabi sebutkan bagi mereka yang iman mantap ni, nampak macam, bagus ni iman ni, tapi makruh. Kerana Nabi sebut sebaik-baik puasa adalah puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari buka. Sehari puasa, sehari buka. Itu puasa Nabi Daud alaihissalam. Jadi Nabi kata, itulah puasa yang terbaik. Maknanya tidak ada puasa yang lebih baik daripada itu. Kalau kita rasa nak puasa sepanjang tahun, tak pernah buka, contohlah dia buka, bukan kata tak buka, tapi hari-hari berpuasa, maka hukumnya makruh. Kategori puasa yang dikategorikan sebagai haram. Haram berpuasa, tak boleh puasa. Siapa puasa berdosa pula. Takkanlah nak berpuasa pun salah. Benda baik katanya. Benda baik. Jadi tak dibenarkan. Sebab apa? Sebab Nabi larang. Iaitu puasa pada hari raya Aidilfitri. Sebab tu sunat sebelum nak pergi solat raya tu kena makan dulu. Tanda kemenangan, tanda keimanan, kepatuhan kita kepada perintah Allah. Jadi jangan nak tunjuk hebat sangat. Tak kira lah dia ustaz ke, dia maulana ke, dia da'i ke. Kan? Lagi-lagi hadari ada. Ya Allah. Kan? Jadi puasa Aidilfitri pada pagi hari tak dibenarkan. Kalau esok tu boleh. Kan? Jadi hari pertama tu tak dibenarkan. Kemudian raya Aidil Adha pun tak boleh juga. Boleh puasa. Dan hari-hari tasyrik, kan, 11, 12, 13 hari tasyrik, iaitu, dan puasa pada 30 Syaban. Ni 30 Syaban. Tiba-tiba kita nak puasa sunat. Tak boleh. Kalau sekiranya puasa qada boleh. Tapi puasa sunat tak dibenarkan. Kerana dia nak tahu antara Ramadan dan Syaban ni, kan dia nak masuk kepada bulan Ramadan, maka ulama dalam mazhab Syafi'i tidak membenarkan puasa pada 30 Syaban itu. Tak dibenarkan. Tak dibenarkan. Ada ulama kata haram hukumnya berpuasa. Ini yang disebutkan sebagai hukum puasa. Ada 4 dai. Sahabat-sahabat menonton boleh tengok. Inilah antara hukum hakam yang kita sebut mengenai tentang puasa. Sikit, Doktor. Sila. Ada soalan lah mungkin kita nak bawakan juga mewakili para penonton di luar sana. Kalau puasa selepas daripada 15 Syaban tu, boleh ke, Doktor? Baik. Ulama' sebut, kalau sekiranya lepas 15 Syaban, dia tengok. Kalau orang itu orang yang memang dah berpuasa pada awal-awal Syaban, dia memang berpuasa, maka dibenarkan. Tapi kalau yang tak rajin nak puasa, tiba-tiba baru nak start puasa, sunat. Bukan qada, sunat, maka ia tidak dibenarkan. Tetapi kalau orang itu nak puasa ganti, Ustaz, saya tak ganti dah masuk 15 Syaban ni, macam mana? Boleh. Tidak jadi masalah kepada puasa ganti. Sebab puasa ganti ni, qada ni, yang wajib ni tadi, kalau dia nak ganti, ataupun dia nak bayar kifarah dia, ataupun dia nak nazar, dibenarkan sebab puasa wajib. Wajib ni boleh.
pada bila-bila, melainkan ketika hari raya Aidilfitri tak boleh, ketika hari raya Aidil Adha, 2 waktu tu tak dibenarkan untuk berpuasa kerana itu adalah hari kemenangan. Itulah bukan apa penerbit kita rajin berpuasa, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, doktor, mungkin kita tanyakan juga tentang puasa nazar. Ada orang dia kata aku bernazar kalaulah aku dapat ini sekian, aku nak berpuasa di bulan Ramadan. Maksudnya dia gabungkan nazar dengan Ramadan. Boleh ke, doktor? Maka sesuatu yang wajib apabila dia bernazar, maka dia tidak jadi. Tak jadi. Sebab apa? Sebab memang puasa Ramadan itu wajib. Contohnya, kalaulah aku dapat naik pangkat, aku akan solat 5 waktu. Memang itu dah wajib. Memang wajib. Maka tak jadilah nazar. Nazar ni adalah perkara yang mubah ataupun sunat, dia nak wajibkan. Yang wajib tak boleh dibuat, memang wajib. Dan tak boleh pula haram. Kalau aku dapat naik pangkat, aku nak beli nombor. Bukan nombor plate kereta. Bukan. Nombor ekor. Ya. Dia kata nak beli. Tak boleh. Ni geng mesin. Kan? Geng cuci duit. Tak boleh. Jadi, dia tak boleh menghalalkan benda yang haram. Jadi, benda yang mubah, yang harus, ataupun benda yang disebutkan sunat, nak diwajibkan. Maka dibolehkan. Jadi kalau kata dia bernazar, kena tunaikan nazarnya. Kena tunaikan. Kalau sekiranya dia tak tunaikan, dia kena kafarah lah, kena denda. Faham. Okay. Itu hukum puasa. Baik. Kalau kita tengok pada kaedah penentuan bilangan hari puasa qada. Yang ni ada orang, ustaz, saya zaman pop ye dulu, dia kata. Seluar Yankee tu yang besar. Lama betul. Lama betul. Dia kata zaman rambut terbang. Kan? Black metal punya rambut tu. Itulah. Cakap pun dia tak cakap macam ni. Tak dengar apa dia cakap. Kan? Tapi kalau sesama mereka ni faham. Sama-sama dia. Sama-sama dia faham. Jadi dia kata waktu tu saya tak puasa. Jadi macam mana saya nak agak-agak? Buat perkiraan tu macam mana? Perkiraan dia. Dia tanya kita. Dia suruh kita kira untuk dia. Allah. Dia yang tinggal, kita yang tolong kira. Manalah kita tahu kan? Jadi ulama menentukan, kaedah menentukan bilangan hari puasa qada ni ada 2. Satu, tahdidi. Tahdid dalam bahasa Arab. Tahdid ni maksudnya dia menentukan dengan tepat. Kira-kira lah, dia tengok, congak, bahagi, kali, tambah semua, dia dah buat semua. Punca kuasa 2 semua. Punca kuasa 2 semua. Jadi dia kata, aku tinggal lebih kurang 70 hari. Tak lebih, tak kurang. 70 lah. Yakin 70. Maka 70 hari dia kena qada puasa. Itu secara tahdidi. Tahdid, dia yakin. Kan? Dia yakin. Tapi kadang-kadang ada yang ambil buku catatan tu kan, selalu orang perempuan ni dia ada beberapa kalender. Ya, betul, macam-macam. Kalender warna pink ada. Allah. Kalender warna macam-macam. Jadi kalender pink ni selalunya orang yang datang haid. Jadi dia ada, kalau bulan lepas 8 hari. Jadi 8 hari tu dia dah yakin, maka dia kena qada 8 hari saja. Jelas. Baik, kalau yang tak tahu, saya tak ingat lah ustaz, tak ingat lah. Dia tu tak ingat. Dia banyak ni setengah jam. Jadi, dia pergi ke kategori kedua, disebut takribi. Takrib ni lebih kurang. Menggunakan anggaran. Lebih kurang, kata Imam Ibn Qudamah, kan? Dia katakan, lebih kurang sehingga dia rasa ke arah keyakinan. Dia samalah juga dengan qada solat. Kadang-kadang qada solat ni kita dah tak ingat. Dia buatlah qada sehingga dia yakin dia telah selesai hutang dia. Okey. Lebih tak apa, jangan kurang. Dia kata, lebih kurang lah ustaz kan. Adalah saya ni 10 tahun tak puasa ni. 10 tahun. Jadi 10 tahun tu kali dengan 30 lah. Kali dengan 30. Jadi 30. Saya rasa 9 ke 10. 9 ke 10 dia kata. Ambil 10 terus. Ambil yang lebih banyak. Ya. Jadi kalau sekiranya dia dah qada, dia dah yakin, maka sehingga yakin bahawa dia telah selesai hutang dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ada yang tanya, ustaz, saya tak ingatlah ustaz macam mana, maka kata ulama, ambil 2 kaedah ni, sama ada dia tahdidkan, dia tentukan berapa, ataupun dia lebih kurang sehingga dia rasa qadanya telah selesai, hutangnya telah selesai.
Okey, ada dua kaedah iaitu tahdid, bukan tajdid, itu saya. Tahdid iaitu kita kira dengan tepat, perkiraan. Yang kedua, taqribi, iaitu kita menggunakan anggaran, ya doktor, ya. Tapi kena yakinlah doktor. Betul tak? Betul. Janganlah pula sekarang dah buat dah kaedah ni, tapi ustaz saya tak yakin lagi. Sudah. Puasa lagi. Puasa lagi. Sehinggalah dia yakin. Allahu Akbar. Baik doktor, kalau kita tengok kan dalam saya nak berbalik kepada hukum puasa tadi, bagaimana wajib puasa dilakukan bulan Ramadan, qada puasa Ramadan, puasa kifarah dan juga puasa nazar. Adakah cara nak menunaikannya itu berbeza ataupun lafaz niatnya itu? Macam mana tu doktor? Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, setiap daripada puasa ni, sama ada wajib ataupun sunat ni, dia berbeza niat. Kan, berbeza niat. Niat ni di mana? Niat ni sudah pasti di hati. Ittifaq fuqaha, ulama-ulama mazhab bersepakat niat itu di hati. Lafaz niat itu. Lafaz itu adalah memudahkan untuk kita niat di hati kita. Yang utamanya pada hati. Hati tu. Yang berbicara tu hati tu. Apa yang dia niatkan. Jadi kalau sekiranya dia nak berniat untuk puasa Ramadan, maka dia niat saja aku adaan. Aku tunaikan puasa Ramadan. Saja aku nak puasa esok hari. Faham. Kan? Itu dah cukup. Sahaja aku berpuasa esok hari Ramadan. Puasa apa? Ramadan. Maknanya itu dah cukup. Ya. Tunai kerana Allah tu semua ulama dah sebut dah. Itu adalah sunnah. Tapi kalau kita nak sebut juga tidak jadi masalah. Tunai kita nak berpuasa pada esok hari, itu dah kita sebut tunai, itu dah kita tahu itu adalah untuk esok hari lah. Hari yang kita nak berpuasa. Betul. Tapi kalau qada, dia sebut qada. Dia tak adaan. Adaan ni tunai. Qada ni qada. Jadi aku nak puasa ganti. Faham. Kan ganti apa? Ramadan. Kena sebut Ramadan sebab dia kena ta'yin. Ta'yin ni iaitu dia membezakan antara puasa-puasa sunat tu. Kategori tu. Dia nak puasa qada Ramadan ke, dia nak puasa kifarah ke, ataupun dia nak puasa nazar. Kan ada banyak puasa. Jadi dia kena ta'yinkan puasa tu. Puasa ganti Ramadan. Jadi itu niat dia. Niat ni dah hati. Nak puasa ganti Ramadan, cukup. Jadi ia dah masuk dalam kategori ta'yin. Maksudnya dia dah telah membezakan. Kemudian macam tu juga dengan sunat. Kalau dia nak puasa sunat, bulan Syaban, saja aku puasa sunat Syaban. Sebab sunat ni ada banyak. Kebetulan pula sunat Syaban itu jatuh hari Isnin. Faham. Jadi perlu tak dia berpuasa, dia berniat saja aku puasa sunat Syaban, sunat hari Isnin. Dia dapatkan dalam satu niat. Jatuh pula hari putih. Aduh. 3 contohlah, puasa putih juga kan niat. Adakah perlu begitu? Kata ulama tak perlu. Tak perlu. Yang mana main dia macam solat juga. Dia solat juga. Kalau kita dah tengok yang paling besar, contohnya dia nak qada hari Isnin, jatuh pula hari Isnin tu hari yang sunat, jatuh pula hari tu hari putih, jatuh pula bulan Syaban, contohnya dia niat qada, yang lain semua akan ikut keutamaan. Faham doktor. Baik doktor, alang-alang kita cerita pasal niat ni, ada soalan daripada Anna Karnina di Facebook ni. Katanya boleh ke niat puasa qada dalam bahasa yang difahami selain bahasa Arab? Maklumlah, macam saya lah, macam teman lah, orang Perak cakap bahasa Arab sekarang, sabdu ni entah ke mana, idgham entah ke mana, boleh ke doktor? Tidak jadi masalah sebab niat ini dia tidaklah ada spesifik untuk kita nak bahasa menyatakan tu dalam bahasa Arab. Sebab niat ni dalam hati, mengikut bahasa yang dia faham. Kadang-kadang bahasa Arab pun dia tak faham. Kan? Ataupun bahasa ialah dia selain daripada bahasa dia, maka mungkin menyukarkan dia. Sebab tu kalau kita tengok selalu puasa ni dia tak rumit sangat. Tapi yang selalu menjadi rumit ni ketika solat. Sebab bila dia nak lafaz niat itu dalam bahasa Arab, dia nak translatekan dalam bahasa dia. Itu yang jadi 3-4 kali takbir. Allah ni. Orang pun dah rukuk. Terus dia Allah boleh rukuk terus. Jadi sebab apa? Masalah dia sebab dia translate. Jadi kata ulama, niat ni di hati, boleh menggunakan apa bahasa, yang penting tujuan niat itu sampai dan dia tahu membezakan antara yang wajib ataupun yang sunnah, dan perbezaan antara yang mana dia nak puasa itu tadi. Jadi tak ada masalah lah. Tidak jadi masalah. Kalau niat bahasa Jawa pun boleh lah. Boleh. InsyaAllah. Baiklah, doktor, banyak lagi kita akan perincikan selepas ini untuk qada puasa. Baik, kepada anda semua terus setia bersama kami Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan pelik.
Terima kasih diucapkan kepada para penonton Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Kalau kita tengok di Facebook kita pun, Tanyalah Ustaz TV3, ramai yang menonton pada pagi ini. Terima kasih diucapkan. Dikabarkan 2,000 lebih yang menonton di live Facebook sahaja. Terima kasih diucapkan. Dan kalau boleh, tolong ajak ramai lagi untuk tonton sebab Ramadan dah tak lama dah ni. Jadi kita nak bawakan topik kita hari ini, iaitu perbincangan berkaitan dengan qada puasa bersama dengan yang berbahagia Ustaz Dr. HD ataupun Dr. Hadi. Baiklah doktor, kita dah sembang berkaitan dengan hukum, beberapa hukum berkaitan dengan qada puasa itu juga, dan kita dah cerita apakah itu qada puasa dan cara melaksanakannya. Saya suka untuk bawakan soalan daripada Ketupat Palas ni. Ketupat Palas namanya tapi cerita pasal puasa ni. Okey, kata Ketupat Palas ni, apakah hukum seseorang berbuka awal sebelum masuknya waktu maghrib disebabkan Bilal tersilap melaungkan azan maghrib? Ini mungkinlah Bilal ni cepatlah kan. Perlukah qada puasa sekiranya hanya terawal beberapa saat sahaja dari waktu berbuka yang sebenar? Tengok jam, sepatutnya lagi 20 saat azan dah. Macam mana doktor? Baik. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, terima kasih pada Ketupat Palas. Gelak tu lain macam. bukan apa, sebab teringat kadang-kadang kan radio dulu boleh 7 lagu kan. Minta DJ untuk putarkan azan maghrib lebih awal. Macam permintaan. Minta azan. Dan kadang-kadang kita ni suka salahkan orang. Bila lah siapa suruh azan awal. Kan hari ni kan teknologi kan canggih. Smartphone ada, betul. Kemudian kita ada takwim, dapat masa yang tepat, masa yang tepat dan sebagainya. Bilal juga yang disalahkan. Kan Bilal tu mungkinlah bangun-bangun tidur, tengok dah gelap. Yelah. Kan mungkinlah. Kena jadi pula dia mengigau azan. Mengigau azan. Bilal pun mimpi pun azan. Dahsyat. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Firman Allah, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan makanlah serta minumlah sehingga nyata kepada kamu benang putih. Iaitu benang putih ni cahaya siang dan benang hitam kegelapan malam, iaitu waktu fajar. Kemudian Allah sebut sempurnakanlah puasa. Para alim ulama membahaskan, maka sekiranya kita nak berpuasa, kita kena tahu waktu untuk kita mula berpuasa. Dan kata Imam Nawawi, kalau sekiranya kita tersilap, maknanya berbuka awal, walaupun 2 saat, 2 second, tak masuk lagi waktu, maka puasanya batal. Batal puasa. Adakah Bilal tu yang kena tanggung? Dialah yang kena puasa, bukan saya, sebab dia yang azan awal. Tidak. Sebab tu kata para alim ulama, kalau sekiranya kita berbuka dan kita yakin berbuka kita itu awal daripada masuknya waktu maghrib, maka kita kena qada puasa yang telah terbatal itu tadi. Ini pernah berlaku di Malaysia ni, pernah berlaku. Tahun lepas silap. 2 tahun lepas. 2 tahun lepas. Ya. DJ pergi putarkan awal sedikit. Mereka dengar satu stesen radio. Kan? Dia pun pergi putarkan azan ni awal ni, orang pun pakat berbuka lebih awal sedikit daripada waktu yang sepatutnya. Jadi yang berbuka awal tu wajib qada puasa. Ini dibahaskan oleh para alim ulama kerana jumhur ulama mengatakan bahawa daripada kalangan ulama batal puasa sekiranya dia berbuka awal ataupun berpuasa ataupun dia makan ketika mana dah melaungkan azan. Sebab tu kadang-kadang ada orang kata kalau tengah azan ni boleh makan lagi, apa yang ada dalam mulut ni boleh telan. Ini juga satu yang kita selalu dengar. Bila dah masuk waktu, apa saja yang ada berada di mulut kena buang. Kena buang kerana waktu itu telah ditetapkan ke atas kita puasa. Allah. Jadi kita pergi, sedap ni, dalam ni ada ayam. Last kulit ayam. Dia bukan kulitnya, dia seketul ayam, dia makan lebih besar sikit. Jadi dia kata tak apa, boleh telan. Baik. Dan ada juga yang dia kata sampai azan berhenti. Maknanya kadang-kadang ada orang yang dia kata makan, sampai azan berhenti baru stop.
Oh, kalau kena pula Bilal tu azan dia panjang. Taranum kan? Dia taranum 15 minit, sedap tu makan 15 minit lagi. Masa tambahan. Jadi tak boleh. Tak boleh. Bila azan berkumandang saja tak boleh lah ya, Tak boleh. doktor ya. Okey doktor, kita ada pemanggil di talian ketika ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Hadari dan Ustaz Dr. HD. Saya Umar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum doktor dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Haji Umar sihat ya? Alhamdulillah saya sihat. Ini persiapan Ramadan terbaik ni, Betul. Haji ni. Silakan Haji, soalan. Soalan saya macam ini doktor. Doktor ni kita bukan orang lah, saya pun dulu biasa kan buat kerja macam ini doktor. Kadang-kadang ada tengah hari masa di kampung dulu doktor, masa sekolah menengah apa semua dulu. Dia kadang-kadang doktor, dia letih tengah hari doktor. Setuju? Ada maklum je lah bulan Ramadan puasa. Betul. Apabila letih, dah haus apa semua, dia cari sungai doktor. Dia terjunlah sungai ke doktor. Dia bila menyelam dalam air ni dia sedar sikit. Ya, Tapi ya. kadang-kadang termasuk dalam lubang telinga air, termasuk dalam lubang hidung air. Adakah ia membatalkan puasa ke doktor? Yang kedua saya nak tanya mengenai satu lagi, iaitu puasa sunat dengan puasa ganti wajib ni. Dia selepas Ramadan dia nak buat puasa 6, dia buat sekali harung je. Dia kata, boleh ke Ustaz yang wajib dengan yang sunat disatukan ataupun digabungkan macam tu doktor? Itu soalan saya doktor dan Da'i. Terima kasih banyak doktor dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan Haji Omar ni dia soalan realiti kampung. Betul. Termasuklah bab mandi sungai. Ini pun pengalaman saya jugalah. Bukan salah saya lah, salah kawan-kawan sebab mereka yang ajak saya doktor. Macam mana terjun sungai, adakah batal puasa tu? Sebab macam-macam lah air tu masuk ke telinga kan, tak sengaja tertelan pun ada. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, puasa 6 sekali harung dengan Puasa qada. wajib. Silakan doktor. Baik, terima kasih pada sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, kepada pemanggil Haji kita Omar. Haji Omar. Bila kita sebut tentang dua soalan ni, memang soalan ni realiti lah. Ya. Kita kata, adakah ketika mana berpuasa tak boleh mandi? Ini asasnya dulu, tak boleh mandi. Jangan kata sungai, mandi tu boleh ataupun tidak. Maka ulama kata dibenarkan untuk mandi. Tetapi jangan berlebihan. Mandi ni dia duduk sebab panas, dia duduk sehingga kan dia rasa duduk bawah tu 1 jam. Dekat dalam air pancur tu, contohlah kalau yang di bilik air ni, di bandar ni, dia duduk. Turunkan suhu katanya. Turunkan suhu, dia duduk betapa. Jadi hukumnya kalau sekiranya sedemikian, maka hukumnya dikategorikan sebagai makruh. Makruh. Kerana pembaziran satu. Yang kedua, tak menepati objektif berpuasa itu sendiri. Berpuasa ni kita kena menahan diri daripada lapar dan dahaga, kita kena buat amal ibadat dan sebagainya. Macam tu juga dengan berpuasa, dengan tidur. Ada orang bantainya tidur, dia tak mandi, dia tidur. Dia kata bismillah aku tidur ni, tak nak mengumpat, tak nak kata, dia bantai daripada subuh sampai ke maghrib. Cepat sikit Cepat katanya. sikit dia kata. Jadi itu pun tak mencapai objektif sebab meninggalkan solat dan sebagainya. Betul. Tetapi adakah puasa dia sah? Sah. Itu satu. Kalau sekiranya yang terjun sungai, dia jaranglah yang mandi biasa ni, air masuk dekat telinga, jaranglah. Tetapi yang terjun kolam ni, maka apakah hukum dia? Tidak jadi masalah untuk kita mandi, tetapi kena pastikan air itu tidak masuk ke rongga-rongga kita. Ke rongga-rongga yang terbuka. Contohnya dalam telinga, kalau termasuk ter tak apa, jangan dia pergi. Oi, sedap masuk. Kenyang. Itulah. Sejuk pula rasanya. Rasa sejuk pula. Oh, segar. Tak apa, kat telinga tak apa. Tak boleh. Maknanya memasukkan sesuatu dalam rongga sehingga disebut sebagai hadul batin. Had yang batin ni, dia rongga ni macam contoh lubang hidung. Minta maaf. Ya. Ni lubang hidung saya ni. Bukan saja nak tunjuk, Ya, tapi ya, kena praktikal. Lubang hidung ni lubang hidung ni, dia lubang. Tetapi bukanlah masuk, batal. Masuk sikit batal. Jadi naya Pak Abu. Itulah. Juluk hidung dia. Nak cari khazanah kan? Batal. Tak batal. Tetapi kalau sehingga melepasi hadul batin. Had batin yang di belakang ni. Ya. Juluk sampai ke belakang. Baru batal. Jadi kata ulama barulah batal. Baik. Secara ringkasnya daripada Haji Omar, makna kalau terjun termasuk tak apa, tapi kalau sengaja masukkan maka batal. Dan berlebih-lebihan dalam mandi hukumnya makruh. Dan sekali harung, untuk menggantikan puasa ni dengan sekali harung ni, ulama berbeza pandangan. Ada ulama kata dibolehkan
dibolehkan untuk disatukan puasa yang wajib dengan puasa Syawal, tetapi kata ulama lebih baik diasingkan. Utamakan yang Syawal, sebab Syawal ni tahdid, dia ada waktu yang tertentu. Jadi kemudian barulah boleh berpuasa qadha. Tapi sekiranya dia rasa tak mampu lah Ustaz, saya ni ada gastrik, saya itu je waktu yang saya boleh buat, maka kata ulama dibenarkan untuk digabungkan. Okey, ada pemanggil lagi di talian ketika ini, Doktor. Baik. Kita alu-alukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh saya tahu siapa yang bercakap ni? Saya Siti Sarah. Okey, Siti Sarah. Baik, Siti Sarah orang Bangi kita. Silakan dengan soalan. Saya nak bagi soalan, saya nak tanya pasal bulan Ramadan ni. Nak dekat tiba ni. Saya banyak tinggalkan ganti-ganti puasa ni. Kalau sekarang baru nak ganti tu macam mana ni? Maksudnya ganti sekarang. Ganti sekarang yang lama-lama tu saya tak dapat sebab saya jatuh. Okey, apa semua macam nak bayar apa visa beras ke apa, itu pun saya tak mampu nak bayar lagi sebab sekarang ni alhamdulillah kalau saya boleh nak ganti lah. Bulan Syaban ni boleh ke? Okey, baik. Okey, itu dia soalan daripada Siti Sarah. Terima kasih atas soalan tu. Macam mana, Doktor? Tinggalkan puasa-puasa yang lama dulu, jadi nak ganti, baru nak ganti sekarang. Tambah-tambah timbul kesedaran ni. Kemudian kalau boleh tak naklah bayar fidyah lagi, nak ganti dulu, boleh ke? Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, terima kasih kepada puan yang bertanya mengenai tentang ganti puasa. Dia wajib ke atasnya ganti. Sekiranya dia tak ganti, ni akibat orang yang tak ganti, bila dia meninggal dunia, diwajibkan ke atas ahli keluarganya untuk menggantikan. Ahli keluarga. Ada pandangan ulama kata mewajibkan, tetapi di dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahawa gantinya itu tadi diletakkan di atas ahli keluarganya. Sekiranya ahli keluarganya tak nak berpuasa untuk dia, maka si mati ini tadi dia berhutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dia puasa ni kita boleh gantikan untuk si mati, melainkan solat. Solat tak boleh. Kadang-kadang ada orang tanya, Ustaz, solat macam puasa ke? Tidak. Solat ini setiap individu atas diri masing-masing. Tetapi kalau puasa ini, sekiranya seseorang itu meninggal, dia atasnya ada puasa, maka siapa yang kena ganti? Ahli keluarganya kena ganti. Ahli keluarga, ya. Jadi ahli keluarganya yang kena ganti. Kalau sekiranya ahli keluarganya tidak mahu ganti, ahli keluarga tak berdosa. Tetapi si mati ini akan tanggung dosa tidak menggantikan puasa. Nampak? Berat. Itu yang disebutkan. Jadi apabila kita ada kesedaran, alhamdulillah, hidayah itu milik Allah. Jadi jangan kita rasa, ya Allah, Allah Maha Pengampun, ganti je puasa. Kemudian kalau sekiranya tak mampu membayar fidyah, perkiraan fidyah itu nanti kita akan buat perkiraan, maka tidak jadi masalah, dia kena ganti dahulu, fidyah nanti akan datang sekiranya dia ada kemampuan. Kalau sekiranya dia tak mampu, ada pernah berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia memang tak mampu. Dia tak mampu puasa, dia tak mampu bayar fidyah. Jadi sahabat-sahabat tolong berikan kepadanya, dan dia pula yang miskin. Dia lah tak boleh mampu bayar fidyah, dia pula miskin. Maka dikeluarkan fidyah tu dan diberikan ke atas dirinya. Ini pernah diceritakan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada harta ataupun ahli keluarganya mempunyai harta yang sedikit, maka dia boleh bantu untuk membayar fidyah. Baik, ganti puasa tadi tu, Doktor, hanya ahli keluarga lah ya kepada si mati. Dia tak boleh lah pula kalau kita tiba-tiba kesian kat ibu tunggal tu kan. Jadi kita pun nak tolonglah untuk puasakan untuk dia. Tak boleh Doktor ya? Ahli keluarga. Ahli keluarga sahaja. Allahu Akbar. Baiklah, lagi dan lagi kita akan bincangkan selepas ini dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terus setia bersama dengan kami. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita telah berjaya mengumpulkan dana untuk cerucuk. Dan sekarang ini ramai yang bertanya, apa lagi yang boleh mereka menyumbang? Ayo sama-sama kita membuka peluang bagi menyumbang membina sebuah komplek tahfiz dakwah anak-anak mualaf yang pertama di Malaysia dengan satu kaki RM350 dengan keluasan 72,000 kaki persegi. Ayo sama-sama kita membuat saham akhirat kita di sana nanti. Akademi Al-Bayan, satu agama, pelbagai bangsa.
Menarik dan sungguh menarik. Kompleks tahfiz dakwah anak-anak mu'alaf yang pertama di Malaysia. Bagaimana doktor perincian dengan lebih lanjut tentang kompleks tahfiz ini dan bagaimana kami boleh turut sama sertai perjuangan ini? Baik, sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita sedang membangunkan sebuah kompleks tahfiz dakwah anak-anak mu'alaf yang pertama di Malaysia, dan seperti mana yang dipaparkan tadi. Jadi kita kena rebut peluang, kerana peluang ini adalah peluang yang kita kena rasakan ia adalah kerja dakwah kita bersama. Ini bukan satu projek pertubuhan, tidak. Ini projek ummah. Kerana kita nak melahirkan sebanyak mungkin mereka yang boleh keluar berdakwah dengan menegakkan kalimah la ilaha illallah. Bukan sahaja daripada satu bangsa, tetapi kepelbagaian bangsa dan bahasa itu. Sebab itu kita nak melahirkan dai mu'alaf. Mereka ni bukan aset kelas yang kedua, kelas yang ketiga, tidak. Tetapi mereka merupakan aset yang terpenting. Sebab mereka keluar berdakwah di jalan Allah menggunakan bahasa mereka sendiri. Kemudian mereka mengetahui tentang bangsa. Sudah budaya, pasti budaya. Sudah pasti mereka-mereka yang mendengar suruhan ataupun mendengar ajakan daripada kawan-kawan mereka, maka mudah untuk orang-orang lain mendekati dan memahami tentang Islam ini sendiri. Ini tugas yang telah Nabi SAW sampaikan kepada para sahabat. Sebab tu Nabi minta kepada Zaid untuk mempelajari bahasa Yahudi, dan Zaid mempelajari bahasa Yahudi 14 hari. Untuk apa? Untuk berdakwah. Sebab tu bahasa ni tujuan dia adalah elemen dia untuk berdakwah. Allah sebut di dalam surah Ibrahim ayat yang keempat, aku tidak akan utuskan seorang rasul melainkan dengan bahasa kaumnya untuk menerangkan tentang hukum hakam. Ini tugas kita. Tugas kita adalah melahirkan mereka-mereka yang boleh berdakwah di jalan Allah. Dan alhamdulillah, seperti mana yang kita maklum, bahawa kompleks ini kita nak buat dalam 3 budaya. Iaitu budaya Melayu, Cina dan India. Dan pelbagai etnik ni kita meraihkan, tetapi yang ni yang paling besar. Betul. Tujuannya, apabila mereka masuk dalam kompleks ini, khususnya dalam ruang solat itu sendiri, mereka merasakan bahawa Islam tidak meninggalkan budaya, tidak meninggalkan bangsa. Betul. Tetapi bila mereka masuk, maka mereka akan menyembah Allah yang Maha Esa. Maka inilah kesungguhan, inilah yang kita impikan, inilah yang kita mahukan. Akhirnya mereka faham tentang agama yang kita sampai adalah agama yang menyatukan ummah. Tidak melihat kepada warna kulit, tidak melihat kepada keturunan, tetapi bila masuk dalam ruang solat, apapun bangsa mereka, apapun bahasa mereka, mereka akan melafazkan kalimah Allahu Akbar, yang dibesarkan bukan bangsa, yang dibesarkan bukan pangkat, tetapi yang dibesarkan Allah yang telah menciptakan kita semuanya. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ayo sama-sama kita berinfak, berwakaf, bersedekah ke kompleks pembangunan Akademi Al-Bayan, dan insya-Allah kita usahakan tahun hadapan 2025 di hujung kita telah menyiapkan insya-Allah satu projek untuk melahirkan dai mu'alaf, dan kita buka ruang seluas-luasnya ini dalam bulan Syaban. Dan dalam bulan Syaban ni ada nisfu Syaban, iaitu penutup bagi amalan buku amalan kita setiap tahun berlaku pada 15 Syaban. Penutup bagi setiap minggu ditutup pada setiap hari Khamis. Ini disebutkan dalam hadis. Maka ayo sama-sama kita tutup buku amalan kita tahun ini dengan kita berwakaf, bersedekah, berinfak, dengan menegakkan kalimah la ilaha illallah. Ayo sama tuan-tuan, kita meletakkan muslimin muslimat basmah. Sebab tu saya selalu letak basmatak, letak cap jari dengan kita menegakkan kalimah yang suci ini, peninggalan baginda Nabi SAW. Maka kita buka 71,000 kaki persegi, satu kaki persegi dengan kos RM350 sahaja. Tak banyak dah. Ayo sama-sama dalam nisfu Syaban yang akan tiba, bulan Ramadan yang akan tiba, kita berwakaf, berinfak untuk diri kita, ahli keluarga kita, bagi kita melahirkan mereka yang berdakwah, dan akhirnya ada orang yang masuk Islam. Hasil sumbangan kita, kita dapat saham mengislamkan orang. Masya Allah. Islamkan orang ni, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, besar sungguh ganjarannya. Dan lagi-lagilah mu'alaf yang kita nak didik ini, mereka ni seperti kain putih.
Kita nak corak mereka setiap kali mereka melakukan amal ibadat, asbab kita wakaf, asbab kita derma, asbab kita bersedekah, maka setiap mereka melakukan kebajikan kita dapat pahala. Dan kita buka, alhamdulillah, stok dah sampai. Ramai yang tanya, Ustaz, sambal teriak ni bila nak sampai? Oh, dah ada stok dah? Dah ada stok. Jadi boleh pergi ke Shopee, boleh tengok review, senang, mudah, insya-Allah. Kita buat penghantaran segera, boleh telefon seperti nombor yang tertera atau WhatsApp, bagi tahu ataupun pergi beli ke Shopee. Jadi insya-Allah dia boleh untuk nak buat sahur, untuk nak anak-anak dekat asrama, nak pergi ke Mekah, senang insya-Allah. Dan boleh follow rapat di media sosial. InsyaAllah kita ada program-program. Antara program yang terdekat ni insyaAllah sebelum masuk Ramadan, iaitu program Fiqhul Jali, Fiqh Praktikal, macam dekat program Tanyalah Ustaz, cuma ni di platform media sosial, Dr. HD. Jadi boleh dapatkan info, dan di sana juga ada pelajari tajwid secara percuma. Dan kita juga ada e-book percuma mengenai tentang soal jawab Ramadan ini. InsyaAllah dapatkan di website. Di website ni boleh tengok apa yang menarik. Boleh kita potong secara bulanan, boleh kita potong secara mingguan. InsyaAllah semoga Allah berikan sebaik-baik ganjaran. Itu dia. Mungkin kepada anda semua nak berkunjung ke laman Sesawang, apalah nama laman Sesawang itu, anda boleh saja ke www.akademialbayan.com. Betul Doktor ya? Betul. InsyaAllah sekali info kita akan dapat di sana. Baiklah Doktor, kita akan tutup dulu di TV3, dan insyaAllah kepada anda semua sambungannya selepas ini di TV9. Cuma terus setia bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Akademi Al-Bayan membawa impian besar untuk melahirkan golongan pendakwah yang berupaya menyebarkan syiar Islam dengan menggunakan bahasa yang difahami oleh bangsa mereka sendiri, sekaligus menjadikan mereka ini sebagai aset terpenting umat Islam. Ayo, sama-sama kita santuni mu'alaf agar mereka mengenal Islam. Alhamdulillah, tak kira di mana sahaja anda menonton ketika ini, terima kasih diucapkan kerana sokongan dan juga tontonan anda semua. Kami terus teguh berdiri di sini. Bahkan nak ucap terima kasih jugalah kepada sahabat handai kita yang berada di Singapura. Orang-orang kota Singa, sihat ke? Bila nak jemput saya ke sana? Amboi. Ada juga yang menonton dari Batam dan juga Riau, Indonesia. Bahkan ada juga sahabat handai kita yang berada di Bandar Seri Begawan, Brunei. Kalau ada ni, boleh say hi di ruangan komen Facebook itu. Bahkan ada juga sahabat kita yang berada di selatan Thailand. Terima kasih diucapkan. Baiklah, hari ini kita bawakan topik kita iaitu qada puasa bersama dengan yang berbahagia Ustaz Dr. HD, Ustaz Dr. Hadi. Baik Doktor, perbincangan kita dah masuk ke fasa seterusnya, iaitu kalau ikutkan bola sepak separuh masa kedua dah ni. Jadi kita nak tanyakan juga, saya nak bawakan satu situasi Doktor. Okey, kalau ikutkan perkiraan, sebagai contoh, puasa tahun lepas, mungkin ada antara kita ni yang dia tertinggal puasa lebih kurang 20 hari. Lama tu. Jadi kalau ikutkan countdown secara kira turunnya, tinggal 20 hari ni, kena puasa daripada hari ni lah. Tiba-tiba tengah hari kejap lagi kawan kata, jomlah aku belanja kambing golek. Macam mana Doktor? Nak tolak ke? Ataupun kita kena utamakan pelawaan orang? Orang kata rezeki jangan ditolak. Musuh jangan dicari. Musuh jangan dicari. Yeah. Bagus falsafah tu dai. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita sebut tentang puasa, sudah pasti kita kena buat persediaan waktu untuk kita qada puasa itu. Maknanya sekiranya kita tidak menggantikan sedangkan kita sihat, ke atasnya hukum wajib dia qada juga, tetapi hukumnya berdosa. Sebab tu kalau kawan ajak, tak kiralah kawan ajak ke, keluarga ajak ke, pergi rumah ada, mungkin ada buat sedikit majlis untuk sambut Ramadan dan sebagainya, dan dia kena qada. Kalau sekiranya dia tak qada, maka tidak cukup hari, maka dia kena wajib. Kalau sekiranya dia tak puasa, hukumnya dia berdosa. Sebab dia tak aturkan puasa. Kalau sekiranya masih banyak lagi hari, tidak jadi masalah. Cuma soalan ni saya nak upgrade sikit. Silakan. Contoh, kalau tadi kita kata 20 hari tinggal, dia tinggal 20 hari, maka cukup-cukup untuk dia berpuasa, maka tak boleh dibenarkan untuk dia berbuka ataupun dia tak puasa, melainkan kalau sekiranya dia uzur. Kalau dia ada keuzuran, tapi walaupun dia uzur, kata ulama,
sedangkan dia sepatutnya kena ganti daripada awal, maka dia tetap berdosa sekiranya dia sebab dia bertangguh. Dia menangguhkan. Sebab tu tangguh ini kena tengok pada waktu yang sesuai untuk dia menggantikan puasa. Faham. Cuma ulama sebut sekiranya waktu tu ada, dia puasa setengah hari, tiba-tiba kawan kata, hari ni aku nak belanja nasi Arab. Kan? Nak pakai nasi Arab. Nasi Arab, nasi mendi dia kata. Ni dengan daging. Allah. Unta, bukan daging biasa, daging unta. Jadi dia pun kata, dah puasa separuh hari ni, boleh tak dibuka? Maka di dalam Al-Quran Allah sebut la tubtilu a'malakum. Jangan kamu membatalkan amalan kamu. Maka hukum sengaja untuk membatalkan puasa, hukumnya berdosa. Tak boleh. Sebab itu puasa wajib. Kalau puasa sunat, ulama kata ialah tak dibenarkan juga, tetapi tidak jadi masalah lah. Tetapi yang wajib ini bila dia dah mula, maka dia tak boleh nak berbuka melainkan ada keuzuran. Maksudnya kita kena fahamkan individu yang mengajak kita makan tu lah buat majlis. Buat esok hari. Cakap esok saya tak puasa. Dia kata hari ni je. Hari ni je lah yang time kita puasa. Time ni lah dia nak belanja. Jadi kena bacakan ayat kursi dekat orang tu. Ni jenis apa ni? Jenis kawan ni macam mana ni? Time puasa lah dia nak ajak kita untuk nak berbuka kan. Time tak berpuasa dia tak nak ajar pula. Jadi sebab tu sahabat-sahabat yang jangan membatalkan sesuatu perkara yang kita tengah buat, kita sedang buat, kemudian kewajipan itu kemudian kita sengaja membatal tanpa keuzuran. Begitu juga dengan solat. Kalau sekiranya tengah solat tanpa uzur, nak jawab panggilan, berdosa kita. Saja-saja ada panggilan lah, panggilan lebih penting, maka tak boleh. Melainkan kalau sekiranya ada keuzuran syar'i baru dibenarkan. Ini dibahaskan oleh para alim ulama. Cuma saya nak sentuh tadi. Tadi sebab masa tak berapa mengizinkan, dai ada sebut tentang boleh ataupun tidak kalau sekiranya kita dah sebutkan orang yang nak menggantikan puasa bagi si mati. Dia dah meninggal dunia, contohlah dai meninggal lah. Innalillah. Ya Allah. Orang lain lah Doktor. Orang lain, dai lain. Dai lain lah. Dia ada puasa yang perlu diganti, dia tak qada. Contohlah ni dai ni negara lain. Belah Somalia ke Zimbabwe, saya lupa dah. Jadi ke atas keluarganya kena sunat untuk menggantikan. Dalam mazhab Syafi'i disunatkan untuk menggantikan bagi ahli keluarga yang meninggal dunia. Tapi orang lain, tiba-tiba saya ni berbaik hati, saya bukan ahli keluarga, saya nak menggantikan, boleh ataupun tidak? Boleh kalau dapat izin. Tak dapat izin tak boleh. Jadi kena dapat izin daripada ahli keluarga. Boleh tak saya ni, saya tengok dia ni kawan baik saya, jadi saya nak tolong gantikan. Keluarga kata, mujur nak ganti, kau ganti lah kata. Boleh. Maka boleh menggantikan atas orang lain sekiranya dapat izin, yang bukan ahli keluarga. Ahli keluarga tidak jadi masalah untuk dia menggantikan. Maknanya apa saja ada talian dibenarkan kata para alim ulama. Tapi kalau seorang isteri dia nak berpuasa untuk orang lain, dia kena minta izin suami, betul tak Doktor? Betul. Betul. Itu sangat penting lah. Jangan pula tiba-tiba awak yang dengar cakap saya, suaminya pun tunduk aja ya. Baik Doktor, Intan Zurina di Facebook ada bagi satu situasi soalan beliau ni. Katanya Ustaz, ketika Puan Zack melafazkan nazar untuk berpuasa, dia telah bernazar secara detail untuk berpuasa pada hari sekian-sekian, tarikh pun sekian-sekian. Sekiranya beliau gagal menunaikan puasa nazar di hari-hari yang sepatutnya, yang dijanjikan itu, adakah Puan Zack perlu niat berpuasa sebagai memperbaharui nazar atau niat puasa sebagai puasa qada kepada nazar tu? Adakah sebarang fidyah untuk puasa nazar? Baik, soalan yang bagus, cantik. Sebab apa soalan ni? Kadang-kadang kita nak berpuasa, orang perempuan lah selalu, orang perempuan dia kan ada keuzuran dan sebagainya. Betul. Baik, sekiranya seseorang itu dia kata, kalau sekiranya aku sihat ni, aku akan berpuasa nazar, maksudnya ke atas aku, kewajipan aku berpuasa pada hari Isnin, disebut tanggal berapa, contohlah. Bila sampai waktu tu, dia wajib berpuasa. Sebab apa? Sebab dia telah tentukan. Nazar ini, benda yang sunat tadi, yang mubah tadi, diwajibkan. Maknanya, hari Isnin, contoh hari Isnin depan ni, minggu depan ni, dia kata kalau aku sihat, tiba-tiba Allah bagi sihat. Dia wajib katanya berpuasa. Dengan niat, dia mesti, kalau ni dia masih belum lagi. Ke atasku, dia kena sebut.
maksudnya dia jazam. Jazam ni maksudnya dia bersungguh-sungguh. Dia kata dia nak berpuasa. Maksudnya dia berpuasa dengan syarat dia sihat. Hari Isnin depan. Jadi sebelum Isnin depan dia dah sihat. Maka Isnin tu dia kena berpuasa. Wajib ke atasnya dia berpuasa. Baik. Kalau dia tak berpuasa, berdosa ke atasnya. Dan dia kena berpuasa pada hari yang lain sebab hari tu dah lepas. Faham. Ni kata ulama. Sekiranya dia uzur. Nak masuk hari Isnin tu, pagi tu dia dah ready nak puasa. Uzur, datang haid. Maka tidak berdosa. Sebab apa? Sebab di sana ada keuzuran. Kerana kalau dia puasa pun, puasa itu tidak sah. Maka pada waktu itu, digantikan pada hari yang lain. Okey. Jelas? Ada beza tu. Faham. Dia boleh puasa, tapi dia tak puasa pada hari. Berdosa. Sebab dia bersungguh. Sekiranya dia tak mampu untuk nak berpuasa, maka di sana dia boleh membayar kafarah nazar itu tadi. Okey. Apa kafarah nazar? 10 orang makan fakir miskin. 10 orang. 10. Dan memberi makan ni ada dua cara kata ulama. Sama ada satu menjemput 10 orang datang makan. Yang kedua, ataupun kita siapkan makanan untuk diberikan kepada 10 orang. Kan? Kita bagi beras kepada 10 orang miskin ataupun menjemput 10 orang fakir miskin untuk kita siapkan makanan. Maka kedua-duanya kata ulama tidak jadi masalah. Okey, baik. Doktor, mungkin juga ini mewakili para penonton di luar yang saya yakin yang sedang menonton ketika ini mereka kurang sihat, doktor. Semoga Allah berikan kesihatan. Ada antara penonton-penonton ketika ini yang mereka ini berhadapan dengan diabetes, doktor. Maksudnya perlu cucuk insulin dan lain-lain lah. Jadi soalan saya, bagaimana dalam keadaan yang pertama, situasi pertama nak qada puasa, tapi dalam masa yang sama perlu cucuk insulin. Adakah ia membatalkan puasa? Ataupun yang kedua, mungkin mereka pernah ambil insulin ketika Ramadan lepas. Adakah ia juga telah terbatal puasanya? Silakan. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita sebut orang yang sakit ni, dia insulin ni tak ada orang saja-saja sihat dia cucuk. Kan dia tak ada, kita sihat ni ambil lah insulin. Nak main bola cucuk. Nak cucuk. Jadi dia mesti orang yang sakit. Ya. Sekiranya dia dalam kategori sakit, maka di sana ada kelonggaran. Ulama sebut bila sakit ni ada kelonggaran. Sama ada kelonggaran itu kalau sekiranya dia tak mampu untuk nak berpuasa, maka dia boleh berbuka. Kan kita sebut dalam ayat tadi, kalau seseorang itu maridan au ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra, maka dia boleh gantikan pada hari yang lain. Sekiranya dia sakit yang tak mampu, memang dia tak larat, kalau dia berpuasa boleh memudaratkan dia. Jadi siapa yang perlu memberitahu dia ni kalau puasa memudaratkan? Mesti doktor. Dia tak boleh datang, saya kalau puasa ni boleh mudarat ni. Jadi dia sendiri cakap, tentukan. Dia sendiri tentukan, maka tak boleh. Ketika itu dia kena rujuk kepada pakar. Doktor, kalau saya puasa membahayakan. Doktor kata kalau awak puasa awak bahaya. Kerana ke tahap kesihatan awak kena ambil ubat sekian dan sebagainya. Maka pada waktu itu dia boleh berbuka puasa disebabkan saranan doktor. Itu yang disebutkan oleh para alim ulama. Baik, berbalik kepada insulin ini, dia lihat kepada jenis insulin. Sekiranya dia ambil, kita tahu yang membatalkan puasa apabila masuk sesuatu ke dalam rongga-rongga yang terbuka. Rongga terbuka ni telinga, lubang hidung, mulut, jalan depan, jalan belakang. Itu rongga yang terbuka. Adapun selain daripada itu, contoh masukkan aimo, ubat mata ke dalam mata. Batal tak? Maka kata ulama tak batal. Sebab mata bukan rongga terbuka. Ataupun yang bagi mereka yang semput. Ulama khilaf. Kalau bagi yang mereka yang semput ini, kata ulama yang pakai spray tu, maka kata ulama bila dia spray tu dia tak masuk ke dalam jauf, perut. Dia hanya pergi ke paru-paru untuk nak membuka ruang paru-paru. Maka kata para alim ulama, para mufti di Malaysia ni mengatakan bahawa orang yang menggunakan spray itu maka tidak batal puasanya. Okey. Tapi jangan letak air oren pula. Allah, perisa pula. Perisa oren pula. Oh, sedap ni, tak batal ni. Habis terus gas tu. Jadi dia hanya kepada orang yang sakit bagi masalah semput untuk nak bukakan dia punya saluran. Baik, kepada yang insulin tadi, dia boleh tak cucuk insulin kalau sekiranya insulin itu ada tenaga, berikan tenaga, dia tak menepati objektif puasa itu. Asalnya untuk sakit. Untuk sakit. Maknanya kalau melibatkan tenaga, ulama membahaskan ulama contemporary mengatakan ia batal. Kerana masuk tu boleh memberikan tenaga, kekuatan dan sebagainya, tak rasa lapar. Jadi membatalkan puasa. Tetapi kalau sekiranya dia ubat untuk ialah dalam keadaan dia sakit, maka dia cucuk,
maka kata ulama cocoknya pula bukan pada rongga yang terbuka. Dia cocok ke mungkin ke dalam ialah dekat perut. Kadang-kadang kan insulin ke perut ke leher ke, maka ia tidak membatalkan puasa kata ulama. Itu dia satu perincian. Mudah-mudahan dapatlah yang tadi ramai dok tonton daripada awal tadi doktor. Bila nak tanya soalan ni kan, alhamdulillah dah selesai kita tanyakan juga berkaitan dengan insulin dan juga ubat-ubatan. Baiklah doktor, lagi dan lagi kita akan bawakan perincian untuk qada puasa kepada anda semua. Terus setia bersama kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada anda semua kerana masih lagi terus setia dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kepada jemaah Masjid Seri Damansara yang turut berkesempatan untuk tonton pada pagi ini, terima kasih diucapkan. Bahkan ada yang menonton ni Nun daripada Bandar Teknologi Kajang yang turut menonton Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Terima kasih dan terus kabarkan, bagi tahu orang lain untuk terus menonton Tanyalah Ustaz. Dan hari ini para betul sekalian, kita bawakan perbincangan berkaitan dengan qada puasa bersama dengan Ustaz Dr. Hadi. Baik doktor, mungkin kita nak bawakan juga soalan ini mewakili para penonton di luar. Okey, katakanlah kalau seorang individu ni dia nak puasa nazar, tapi dalam masa yang sama qada ni tak selesai lagi ni. Jadi gabung sekali lah wajib dengan wajib tu, boleh ke? Baik, terima kasih pada dai yang bertanya. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita sebut tentang wajib, maka kefarduan wajib yang perlu dilakukan hanya wajib yang tertentu, yang khas sahaja. Contohnya dia ada solat fardu. Kalau macam tu solat fardu subuh sampai isyak 2 rakaat kerana Allah. Semua sekali. Semua sekali. Dihimpunkan. Tak boleh. Menghimpunkan wajib ke atas wajib tidak dibenarkan. Yang boleh adalah sunat mengikuti wajib. Jadi puasa nazar tu wajib. Kita dah sebut puasa kafarah itu wajib. Puasa qada itu wajib. Puasa Ramadan itu wajib. Jadi dia nak puasa, nantilah puasa Ramadan, kita puasa Ramadan, kemudian kita puasa qada sekali. Maka tidak dibenarkan. Sebab Ramadan tu dah memang wajib. Qada Ramadan tu wajib. Dia kena buat pada hari yang selain daripada hari wajib. Contohnya hari Isnin, dia nak berpuasa Ramadan, dia nak berpuasa qada, dia nak puasa nazar. 3 sekali. Memang tidak dibenarkan, kerana wajib dengan wajib tidak boleh dihimpunkan. Yang hanya boleh dihimpunkan sunat dengan wajib sahaja. Seperti mana yang kita bincangkan tadi, ada yang bertanya, ada pandangan ulama kata boleh dihimpunkan puasa qada dengan sit minasyawal, 6 hari di awal bulan, 6 hari di bulan Syawal. Maka dibenarkan untuk dihimpunkan, walaupun ada perbezaan pandangan ulama. Kalau sekiranya tak mampu untuk nak berpuasa, maka boleh dihimpunkan sebab sunat dengan wajib. Sekiranya dia mampu untuk mengasingkan, itu lebih baik. Faham. Dia puasa qada dulu kemudian Syawal, itu lebih baik, ataupun dia puasa Syawal, qada nanti dia buat. Tapi orang kata yang sunat tu mengikuti yang wajib. Betul. Itu dia satu pencerahan. Cumanya mungkin ini juga soalan kedua, satu situasi, saya bagi nama siapa ya? Izzah lah, bukan nama sebenar lah. Beliau ni mampu. Maksudnya duit banyak. Tapi satu je, qada tak larat. Puasa macam tak larat lah daripada subuh sampai maghrib, doktor. Jadi macam mana? Adakah boleh sekadar bayar fidyah, tak perlu kita puasa ganti? Baik, terima kasih pada Izzah nama tadi, bukan nama sebenar. Contohlah bukan nama sebenar lah. Okey, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah. Apabila kita sebut tentang puasa, dia tidak boleh senang ataupun sewenang-wenangnya kita, saya ada duit, saya nak bayar fidyah je lah, saya tak nak ganti. Tak boleh. Tak boleh ya? Tapi dia boleh kepada kategori yang sakit berpanjangan. Kalau contohnya, sakit, dia memang sakit sangat-sangat tua. Faham. Satu. Ataupun dia sakit yang memang tidak ada ubat ataupun tidak ada kesempatan untuk sembuh. Ialah sakit yang mungkin dia terpaksa makan, kadang-kadang ada doktor dia letakkan awak kena makan pil ini pukul 3 petang. Jadi bila dia nak sepanjang hayat awak kena makan 3 petang. Kalau awak lebih 3 petang akan mudarat kepada awak. Ini di hospital kadang-kadang ada benda macam ni. Jadi dia kena makan 3 petang. Jadi ia sakit berpanjangan. Maka sakit yang berpanjangan yang tidak boleh sembuh ini, kata ulama, sekiranya dia tak mampu untuk berpuasa, maka boleh dibayar fidyah. Kalau sekiranya dia mampu,
untuk berpuasa tapi dia tak nak puasa, dia nak bayar fidyah saja, maka tak boleh, hukumnya berdosa. Dia kena wajib menggantikan. Sebab tu orang yang dah mati pun sunat ke atas wali ahli keluarganya untuk qada puasa. Jadi sebab tu lagi-lagi orang yang hidup yang boleh berpuasa, maka dia kena berpuasa. Jangan kita ambil mudah, oh saya bayar fidyah je lah, tak dibenarkan. Jadi kata ulama sedikit mengenai tentang isu fidyah tadi kan. Isu fidyah tadi Ustaz nak sentuh. Bila kita puasa untuk tahun ini, contohnya tahun yang lepas, Ramadan tahun lepas ada tinggal 5 hari. Sekiranya dia qada pada tahun ini, maka selesai, tak perlu bayar fidyah. Bagi kategori yang tak perlu bayar fidyah. Tapi sekiranya dia ibu mengandung, kemudian dia takut kepada anaknya yang tadi kita sebut, anaknya, nanti kita akan keluarkan satu jadual. Boleh tengok di media sosial Ustaz, ataupun nanti kita akan bagi kepada pihak penerbit. Sekiranya dia takut kepada kandungan dia, maka dia kena qada dan bayar fidyah. Jadi bayar fidyah ni, sekiranya bila dia kena bermula membayar fidyah, dia tidak qada dan melepasi Ramadan yang berikut. Melepasi, contoh Ramadan tahun lepas, dia buat relax je sampai Ramadan ni, dah masuk Ramadan, maka Ramadan yang lepas wajib dia ganti dan dia kena bayar fidyah. 2 tahun pula dia tak ganti, tahun dah habis Ramadan dia tak ganti pula, maka di sana kata para alim ulama, dalam Malaysia ni sendiri ada negeri-negeri yang menyatakan ada sedikit saja beberapa negeri, 2 negeri yang tidak menggandakan. Tidak menggandakan kali 2 tahun yang tinggal, kali 3 tahun, kali 4 tahun. Maknanya contoh 5 hari, kali 5 tahun dia tak menggantikan. 5 kali 5 kali dengan berapa ringgit fidyah yang perlu dikeluarkan. Ada yang RM1 4 lebih, kalau wilayah RM4. Jadi kalau RM4, bayarlah kali dengan 4 pula, barulah dapat jumlah dia. Jadi kata para alim ulama, sekiranya fidyah ini ada negeri yang perlu gandakan, ada negeri yang tak perlu gandakan, tetapi bila dia nak kena qada ataupun bila dia nak kena bayar fidyah, bila melepasi Ramadan yang berikut. Bagi mereka yang sihat lah. Okey doktor, ini juga ada satu soalan ni berkaitan dengan tebus dosa lah, maksudnya dosa yang kita tinggalkan puasa dulu. Daripada Abdul Karim Sufian, beliau bertanya, bagi mereka yang sengaja tinggalkan ibadah puasa pada bulan Ramadan yang lalu tanpa sebab-sebab yang dibenarkan oleh syarak, adakah puasa qada yang dilakukan dapat menebus kembali dosa ibadah puasa yang ditinggalkan dulu? Adakah akan terpadam terus dosa tu? Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, terima kasih pada Encik Abdul Karim. Bagi mereka yang telah meninggalkan puasa-puasa yang terdahulu, dia mungkin dia sedar, ya Allah, aku banyak meninggalkan puasa, sebelum nak mati ni dia qada. Maka kata para alim ulama, dia bukan saja qada, sebelum dia nak qada, dia kena solat taubat dulu, taubatun nasuha. Kena solat taubat. Maknanya sebab apa? Sebab dia kena bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta keampunan yang telah ditinggalkan dosa-dosa, tinggalkan solat, tinggalkan puasa, maka dia kena taubatun nasuha. Taubat nasuha ni bererti kita bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya, membenci perkara-perkara mungkar. Meninggalkan puasa dengan sengaja adalah perkara mungkar. Dan kita tidak mahu mengulangi lagi, maknanya masuk Ramadan taubat kita betul-betul kita akan buat, maka kita bertaubat tun nasuha, kemudian kita qada. Kerana kita qada, memang betul kita qada, Allah akan ampunkan dosa, tetapi minta keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan dosa yang telah kita lakukan. Kerana meninggalkan puasa dengan sengaja hukumnya haram dan berdosa, mendatangkan kemarahan Allah. Jadi kita ganti dan kita mintalah Allah ampunkan dosa. Sebab tu dalam bulan Ramadan adalah bulan keampunan. Minta keampunan kepada Allah sungguh-sungguh dengan segala dosa yang dilakukan. Itulah taubatun nasuha. Apa saja yang kita buat, mungkin kita pernah melakukan zina, mungkin kita pernah melakukan perkara-perkara yang haram yang melibatkan kita dengan Allah. Bukan kita dengan manusia. Manusia tak boleh dengan minta keampunan Allah. Kalau hubungan kita dengan manusia, ambil tanah orang, aibkan orang, kemudian fitnah orang, maka kata Imam Nawawi, dosa kita dengan Allah, maka kita minta keampunan kepada Allah dan bertaubat serta menggantikan apa yang telah kita tinggalkan. Tetapi kalau dosa kita dengan manusia, sekiranya kita mengaibkan seseorang, maka kita kena betulkan. Kalau kita fitnah seseorang,
kita kena isytiharkan, kena betulkan. Mohon maaf. Bukan dia. Mohon maaf saja. Dia kena betulkan nama orang tu balik. Ni Imam Nawawi sebut. Kalau sekiranya kita mengambil barang orang, dia tak boleh hari raya. Da'i halalkan makan minum, halalkan segala-galanya. Da'i tak tahu. Saya rupanya dah tibai. Berapa banyak dah, macam-macam dah. Tanah ambil 3 ekar. Jadi halalkan. Dia tak tahu, dia kata tak apa, saya halalkan. Kita pula tambah, apa sahaja ke? Ni taktik biasa. Pengesahan. Pengesahan. Apa sahaja. Betul ni. Dia siap. Kata betul. Rupanya dia ambil tanah. Kalau bagi tahu, saya ambil tanah 3 ekar. Saya tarik balik yang tadi. Jadi kena maklumkan. Kena pulangkan. Kalau sekiranya ambil tanah, ni ramai. Ambil tanah, tukar, tipu dan sebagainya. Harta orang, maka dia kena pulangkan, kata Imam Nawawi. Sekiranya dia tak buat, maka dia tidak akan diampunkan oleh Allah dan dia akan bertanggungjawab pada hari kiamat nanti. Okey, Doktor, saya mewakili para penonton, mungkin berharaplah mungkin selepas ini Doktor akan cerita khusus tentang fidyah pula. Baik. Kan? InsyaAllah dalam episod yang akan datang. Jadi kena terus setia bersama dengan kami. Sebagai kesimpulan, mungkin pelan tindakan kita. Elok juga kalau saya tanyakan ini, Doktor. Ganti puasa atau qada puasa, topik kita hari ini, sudah pasti puasa itu levelnya tak samalah dengan berpuasa di bulan Ramadan. Betul. Jadi kalaulah kami ini qada puasa, bagaimana nak dapat qada puasa tu pahalanya adalah pahala yang terbaik yang Allah terima? Macam mana, Doktor? Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah tentu puasa Ramadan pada waktu ketika difardukan dia tak sama dengan qada sekiranya bukan dalam erti keuzuran. Kalau uzur tak apa. Sakit ataupun dalam keadaan dia ni tak apa. Tetapi kalau dalam keadaan dia sengaja, maka dia takkan sama sekali dia boleh sama dengan waktu yang telah ditentukan. Tetapi di sana Allah ni Maha Pengampun. Allah ni Maha Pengasihani. Maka kata para alim ulama, qada dan minta keampunan kepada Allah, usaha perbaiki diri, doa banyak-banyak kepada Allah, semoga apa yang telah kita lakukan Allah ampunkan dan Allah gantikan dengan pahala-pahala dan Allah masukkan ke dalam syurga. Amin. Sebab tu kena usaha dan doa kepada Allah sungguh-sungguh, bulat betul-betul hati, menyesal dengan apa yang telah dilakukan. InsyaAllah. Amin. Alhamdulillah. Doktor, sebagai memurnikan program kita untuk hari ini, doa daripada Doktor lah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala ashrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami menadah tangan kepadamu, ya Allah, pada pagi yang penuh dengan kemuliaan. Ya Allah, tiada Tuhan yang kami sembah melainkan Engkau, ya Allah. Engkaulah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Engkaulah segala-galanya, ya Allah. Tempat kami bergantung, tempat kami memohon, ya Allah. Ya Allah, sekiranya Engkau tidak memaafkan dosa-dosa kami yang telah kami lakukan, kami tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi, ya Allah. Orang-orang yang zalim ke atas diri kami, ya Allah. Dan sebab sifat Engkau mempunyai kerahmatan, kasih sayang, maka ampunkanlah segala dosa kami. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami. Rahmatilah mereka seperti mana mereka merahmati kami sewaktu kami kecil. Ya Allah, berikanlah kami kefahaman yang baik, ya Allah. Serta dapat kami amalkan segala apa yang kami pelajari. Ya Allah, ya Tuhan kami, ada dalam kalangan kami yang susah, maka bantulah, ya Allah. Ada dalam kalangan kami yang masih belum bernikah, ya Allah. Berikanlah kepada mereka jodoh yang baik. Ada dalam kalangan kami yang masih belum mendapat zuriat, ya Allah. Jadikanlah kami, ya Allah, zuriat-zuriat yang soleh-solehah. Berikanlah kepada kami kemudahan dunia dan juga akhirat. Ya Allah, matikanlah kami dalam kebaikan, janganlah kau matikan kami dalam keburukan. Ya Allah, permudahkanlah segala urusan kami pada hari ini, ya Allah, dunia dan juga akhirat kami, ya Allah. Jadikanlah hati kami, ibadah kami, tubuh badan kami, niat kami ikhlas kerana-Mu, ya Allah. Terimalah segala doa yang kami doakan kepadamu dan kami panjatkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad. Alhamdulillah. Amin. Rabbil alamin. Jazakallah. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi Zahlan. InsyaAllah kita akan bersama lagi, ya Doktor, ya. Pada masa depan, insyaAllah. Baiklah, para penonton sekalian, dalam Al-Quran daripada 114 surah, 113 surah dimulai dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Teruslah cari pemurahnya Allah, kasih sayangnya Allah melalui taubatan nasuha kita. Termasuklah kita tunaikan kembali puasa yang kita telah tinggalkan. InsyaAllah mudah-mudahan Ramadan akan datang menjadi Ramadan yang penuh dengan keberkatan, insyaAllah. Saya Da'i Hadari, mohon permisi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Jazakallah.